Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video, ayo kita tonton. Kemudian saya berikan ulasan, react dan kritikan. Yang sangat menyedihkan kita di zaman ni, ada orang pakai kupiah, pakai jubah, suruh orang kita tinggalkan selawat. Tepuk dahi kita. Ada orang mengajak orang lain tinggalkan selawat, tak pernah berlaku. Satu orang pendakwah ajak orang awam tinggalkan selawat. Astaghfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tapi berlaku. Belah utara sana berlaku. Dia kata, tuan-tuan dan puan-puan, tinggalkan selawat tafrijiyah, tinggalkan selawat tibbil qulub, tinggalkan selawat nariyah, tinggalkan selawat-selawat apalah, selawat-selawat yang dibawa oleh para aulia, orang-orang soleh. Tinggalkan selawat. Ini perkataan orang apa ni? Sepatutnya kita kepada orang awam, tuan-tuan dan puan-puan, berselawatlah dengan apa pun selawat. Kalau mengikut kelebihan yang dibawa, tengok pada orang tu. Kalau macam saya, saya menggalakkan selawat Fatih. Tuan-tuan dan puan-puan, berselawatlah dengan selawat Fatih. Sebab kami mempunyai sanad selawat Fatih. Mudah-mudahan barakah sanad selawat Fatih itu sampai kepada tuan-tuan dan puan-puan jika tuan-tuan beramal. Saya tak nak amalkanlah selawat Fatih, saya nak amalkan selawat tafrijiyah. Silakan tuan-tuan, asalkan berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya begitu. Bukan pergi canang kat orang ramai, tinggalkan selawat. Ini yang suruh tinggalkan selawat itu bukan orang, syaitan. A'udzubillah min dzalik. Tapi tak boleh keras-keras sangat sebab tempat budak-budak. Minta maaf lah. Baiklah, kita sudah pun mendengarnya ya. Agak mengejutkan zahir video tu bahawa kononnya ada seorang pendakwah yang suruh orang kita tinggalkan selawat. Okey, para penonton yang dirahmati Allah, budaya kritik mengkritik bagi saya adalah sesuatu yang bagus. Ia menandakan kematangan seseorang itu dan ia adalah salah satu cara untuk kita belajar dan memandaikan diri, meluaskan wawasan. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, orang yang nak mengkritik tu jadilah seorang lelaki, jadilah seorang jantan dengan menyebut nama orang yang mendakwa sekian-sekian. Sebab ini adalah kritikan ilmiah. Kita bukan nak kritik perkara peribadi, keluarga ke apa kan. Kita nak kritik secara ilmiah. Jadi kita nak tahu siapakah insan, siapakah pendakwah yang mendakwa ataupun yang melarang, menyuruh, yang menyuruh orang kita tinggalkan selawat. Sekadar belah utara sana. Utara tu mana tu? Alaska ke? Siberia ke? Greenland ke kan? Jadi kenapa tak boleh nak sebut nama? Takut ke? Mainkan sekali video sebagai bukti. Katakan tadi tu dalam kuliah di masjid ke surau ke, pegang phone tu, tunjuk video, kemudian dekatkan phone dengan mikrofon bagi semua orang dengar kenyataan ustaz tersebut. Jadi kita tahu memang ada seorang ustaz, memang ada seorang pendakwah yang menyuruh orang meninggalkan selawat. Kalau sekadar main sebut begini saja, kita tertanya-tanya, pendakwah manakah itu kan? Betul ke suruh tinggalkan selawat? Macam saya sendiri, alhamdulillah, bila buat video react, saya sebut nama. Kecuali kalau penceramah tu saya tak tahu nama dia. Macam kes ni kan, saya tak tahu namanya, tapi saya mainkan video. Cuma video tu saya kena blurkan untuk mengelak copyright strike. Sebab bila kita nak react, kita nak bukti bahawa apa yang kita react tu sesuatu yang benar-benar berlaku. Kalau tidak, orang akan tertanya-tanya, ya ke? Macam dalam kes ni kan, ya ke ada seorang pendakwah yang menyuruh kita meninggalkan selawat? Kemudian si ustaz dalam video yang saya mainkan tadi, barulah dia cerita sebenar. Apakah itu? Yang disuruhkan tinggal ialah selawat tafrijiyah, selawat tibbil qulub, selawat nariyah, dan selawat-selawat yang dibawa oleh bukan Nabi SAW, tetapi para aulia dan orang soleh. Okey. Kemudian beliau promote pula selawat yang beliau selalu baca, yang ini selawat Fatih. Para penonton yang dirahmati Allah, ini jelas satu sikap yang tidak jujur, satu sikap yang tidak amanah dalam menyampaikan ilmu ataupun melakukan kritikan. Kerana apa? Kerana selawat itu sendiri terbahagi dua. Okey, selawat yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selawat yang sememangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menerangkan fadilat ataupun ganjaran bagi orang yang membacanya. Ini yang pertama. Yang kedua,
Jenis yang kedua, kategori kedua, selawat yang dibuat oleh manusia, selawat yang dibuat oleh orang. Tak kisahlah siapa orang tu, mungkin dikatakan sebagai para awliya, yang ini wali-wali Allah, ataupun orang-orang soleh. Perkara ni subjektif. Wali bagi kamu bukan wali bagi orang ni. Orang soleh bagi kamu bukan orang soleh bagi orang ini. Orang soleh bagi kami ialah mereka yang mengamalkan selawat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar. Okey, orang soleh bagi kami ataupun para wali bagi kami ialah mengamalkan selawat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar. Ada beza di situ ya. Jadi si fulan ataupun ustaz dalam video tadi tu mengkritik secara umum adanya pendakwah yang menyuruh kita tinggalkan selawat, bahkan di akhir video menyandarkan kepada syaitan. Ni syaitan mana yang macam ni kan? Tapi kemudian baru dia nak spesifikkan kepada selawat-selawat bikinan manusia lah. Para penonton yang dirahmati Allah, memang ada satu asar daripada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang menganjurkan kita untuk membuat selawat yang terbaik. Dan perkara ini adalah sebelum itu asar itu dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, hadis nombor riwayat nombor 906. Dalam sanadnya itu ada perbincangan, namun ia dinilai sahih oleh Syekh Syuaib Al-Naud dan rakan-rakannya dalam semakkan mereka ke atas Sunan Ibnu Majah. Okey, hadis nombor 906. Pun begitu, selawat yang dianjurkan oleh Abdullah bin Mas'ud itu ialah kita memperbaguskan selawat. Dan dari sudut yang lain pun selawat ini ialah doa. Lalu tak mengapa jika kita memperbaguskan doa kita, memperbaguskan selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi walau bagaimanapun, namun begitu, apa yang berlaku kepada selawat-selawat yang macam disebut tadi, tafrijiyah lah, tibil qulub lah, nariyah lah, fatih apa semua tu, ia telah direka menjadi sangat panjang, sampai-sampai kita pun tertanya selawatnya mana, ataupun ini bacaan apa sebenarnya. Kemudian, itu yang pertama. Yang kedua, selawat itu pula ada tujuan-tujuannya tertentu. Ada objektif-objektifnya tertentu. Selawat untuk mendapat hajat lah, selawat untuk sembuh lah, selawat untuk itu, selawat untuk ini. Bahkan baru-baru ni saya react satu video, selawat untuk elak sakit jantung. Allahumma salli ala qalbi Muhammad. Lepas tu mulalah selawat atas mata, selawat atas ni, selawat atas tu, supaya semua tak sakit kan. Jadi selawat itu telah dialih fungsinya daripada kita mengamalkan perintah Allah SWT, daripada kita melakukannya kerana sayangkan kepada Rasulullah SAW, ia telah beralih fungsinya kepada mencapai sesuatu objektif dengan memperalatkan selawat. Mencapai sesuatu tujuan yang kita nak dengan mempergunakan selawat. Okey, jadi selawat itu bukan lagi kerana ibadah. Selawat itu bukan lagi kerana sayangnya kita kepada Rasulullah, tetapi selawat itu ialah satu cara mempergunakannya untuk mencapai sesuatu objektif. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, selawat-selawat bikinan manusia ni ada kaifiatnya. Baca sekian-sekian kali, baca sekian, macam selawat tafrijiyah kan. Kalau nak sesuatu hajat, baca 4,444 kali. Okey, nak sebut 4,444 kali banyak sangat kali. Boleh pula ada helah, boleh pula ada trik. Macam mana? Cari 111 orang, okey, kemudian masing-masing baca 40 kali. Boleh ada ngelatnya tu. Okey. Alright, jadi ada kaifiatnya pula. Selawatnya Rasulullah SAW ajar tak ada kaifiatnya. Kita selawat saja. Kalau nak kata ekstra pun, kita melebihkannya pada hari Jumaat kan. Okey. Dan yang terakhir, sendiri buat selawat, sendiri buat objektif tujuan selawat, sendiri buat kaifiat selawat. Yang keempat yang paling best. Keempat ni ulama awesome. Sendiri buat fadilat selawat. Sendiri buat siapa yang baca selawat ni akan dapat sekian-sekian. Siapa yang baca selawat ni akan dapat sekian-sekian. Padahal fadilat-fadilat yang disebut tu hanyalah boleh dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So you make your own selawat, and then you make your own benefits from it. Amboi. Kan? Jadi nak ketawa boleh. Kita boleh ketawa saja benda-benda ni ya, para penonton yang dirahmati Allah. Sendiri buat selawat, sendiri masukkan objektif-objektif tertentu dalam selawat, sampai kalau kita baca secara cermat lirik selawat tu, kita pun macam selawatnya tang mana, yang ini tang mana kan. Sendiri buat kaifiat ya, baca berapa kali apa semua. Kemudian sendiri buat fadilat dia. Okey, padahal fadilat-fadilat seperti itu hanya boleh diwahyukan oleh Allah SWT. Jadi sama ada yang ada dalam Al-Quran
ataupun dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada beza di situ ya, sebab tu selawat ni ada dua jenis. Yang pertama, selawat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita baca, suruh kita selawat, dan baginda pun sendiri ajar, dan ini kita amalkan. Dan daripada selawat inilah adanya fadilat-fadilat sebagaimana yang tercatat dalam hadis-hadis yang sahih atau hasan, atau nak kata yang dhaif pun boleh. Ini kategori pertama, tak ada orang tolak. Kategori pertama ni, selawat kategori pertama ni tak ada orang tolak, tak ada orang reject, tak ada orang suruh tinggalkan. Bahkan kita anjurkan orang untuk berselawat kategori pertama. Yang kita suruh, termasuk saya, bukan orang utara saja, termasuk saya pun, dan saya yakin sahabat-sahabat semua, yang kita suruh tinggalkan selawat kategori kedua, selawat rekaan manusia dengan pelbagai objektifnya, dengan macam-macam kaifiatnya dan dengan macam-macam fadilatnya. Itu yang disuruh tinggalkan. Jadi nampak tak betapa sikap tidak jujurnya si ustaz, kalau kita boleh kata ustaz dalam video tadi tu, apabila beliau menyebut selawat secara umum kan, adanya pendakwah yang menyuruh tinggal selawat, lepas tu disandarkan kepada syaitan apa semua. Lalu orang pun ingat selawat secara umum semua jenis selawat. Tidak, yang suruh, yang kita termasuk saya suruh tinggalkan ialah selawat-selawat bikinan manusia yang sebegitu panjang dengan pelbagai objektifnya, pelbagai tujuannya, okey, pelbagai kaifiatnya, pelbagai fadilatnya. Dan dalam hal ini mengingatkan saya sikap tidak jujur seperti ini kepada satu video yang saya ada react sebelum ini, di mana seorang penceramah itu dalam sesi radio tak silap ya, dia mengupas bab tawasul. Dia mengupas bab tawasul, lalu dia berkata adanya satu kumpulan orang yang radikal, yang menolak tawasul, yang mengatakan ia syirik, yang mengatakan ia bid'ah. Kan dia sebut secara umum. Padahal tawasul tu sendiri ada dua, satu yang disepakati dan satu yang diperselisihkan. Yang disepakati tak ada orang tolak. Kalau ada orang tolak, tak adalah disebut sebagai sepakati kan. Padahal yang ditolak tu ialah tadi bukan selawat, tawasul ya. Tawasul tu ada dua, yang disepakati dan diperselisihkan. Kalau dah disepakati, tak adalah orang tolak. Yang ditolak, yang dibida'ahkan, yang disyirikkan ialah tawasul berdoa kepada orang mati, ataupun berdoa kepada Allah dengan bertawasul kepada orang mati. Satu sikap yang sangat tidak jujur. Sama juga dalam kes ini, kita beralih pada selawat pula, disebut selawat secara umum. Okey? Kemudian dia kata nak selawat lah, tapi yang dia promote ialah selawat Fatih yang konon ada sanad apa semua tu kan. So nampak tak betapa sikap tidak jujurnya penceramah yang seperti ini ya. Jadi itulah. Jadi para penonton yang dirahmati Allah, ingat ya, selawat ni ada dua. Yang pertama, kita semua amalkan, kita semua anjur orang lain amalkan. Yang kedua tu, nak ketawa boleh, nak ni pun boleh ya. Jangan kita segan-segan dengan dia orang boleh buat benda-benda macam ni, and then they expect us to respect. Okay, sendiri-sendiri punya amalan, sendiri-sendiri punya kaifiat, sendiri-sendiri punya fadilat daripada selawat itu ya. Okay, dan di akhir tu kan, macam saya kata tadi, beliau ada sebut tentang syaitan kan. Agak-agaknya lah ya, para penonton yang dirahmati Allah, siapakah syaitan yang sebenar dalam isu ini. Okay, saya tak payah jawab, saya tahu, para penonton pun tahulah jawapannya. Baiklah, demikian ulasan, react dan kritikan saya. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.